Dan insyaAllah pagi ini tajuk yang kita akan bahaskan ialah pada hadis yang ke-28, apabila amanah telah disia-siakan, pada muka surat 166, 166. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulaihun qala haddatsani abi qala haddatsani Hilal bin Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة Rawahul Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Fulai. Dia telah berkata, telah menceritakan bapaku kepadaku. Dia telah berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali daripada Atha bin Yasar daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pada satu masa ketika Nabi SAW sedang berada dalam satu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi ini ialah orang Arab Badui, Arab kawasan pedalaman, perkampungan, jauh dari bandar. Al-Bidu, Bidu ni kawasan jauh lah. Kalau kita pada kita kawasan pedalaman tu lautan lah. Tapi kalau di sana padang pasir lah. Kan? Kalau dekat padang pasir tu, kemah dia satu tu je lah. Dia duduk seorang-seorang. Dia bukan dalam kawasan perumahan kan. Bukan duduk dekat-dekat macam ibu kota ni. Kalau Bidu ni, Al-Bidu dipanggil. Badui lah. Iaitu, dia harus biji-biji hanya satu. Kalau jauh hanya satu. Memang dia hidup seorang-seorang dia je. Dia campur dengan orang pun. Arab Badui ni. Jadinya, kita faham je tu, hidup seorang-seorang, tak campur dengan orang, jadi sikap je pun kita boleh faham. Kan? Di tengah padang pasir, yang mana dalam suasana yang panas, malam tu kadang-kadang ribut, dia boleh tahan tak. Jadi jiwa dia kental dan juga dia ni bersifat kasar. Cakap dia pun bunyinya kasar. Ni orang Arab Badui. Dan dia cakap, dia tak ada timbang simpan. Dia lepas macam tu je. Dia terus tanya je, dia tak kira orang lah. Ni je tadi ni. Dengar-dengar Rasulullah duduk dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang Arabi ni, orang Arab Badui. Dia masuk-masuk dalam majlis Nabi, tak bagi salam, tak bagi apa, dan terus bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, bilakah akan terjadi hari kiamat? Kita kadang-kadang dalam kuliah, dalam apa, kita sembang tajuk lain. Nak sembang kita tajuk ni lah, tiba-tiba tanya orang lain pula. Dan dulu tahun pertama juga dulu saya mengajar, kita mengajar dalam bab tasawuf dan sebagainya. Tiba-tiba orang angkat tangan, kenapa? Ustaz, boleh bela burung pula? Apa hukum bela burung? Tak ada kaitan langsung dengan tajuk tak. Jadi dalam isu itu, bila Arab Badui ni, dia dah tanya satu soalan yang Rasulullah cakap lain, dia pun tanya soalan yang tak ada kena-mengena ni, maka Nabi SAW pun meneruskan percakapannya. Maksudnya Rasulullah tak layan dia. Dia masuk-masuk, dia terus tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Jadi Rasulullah tengah bercakap ni, dia terus tanya. Jadinya Rasulullah tak layan dia.
Jadi maka sebahagian yang hadir, sahabat-sahabat yang lain berkata, baginda Nabi SAW mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. Sebab apa? Kadang-kadang bila mana seorang penceramah tu dia cakap tentang satu tajuk, dia fokus tentang tajuk tu, tiba-tiba ada terganggu dengan soalan yang tidak kena-mengena. Dia telah mengganggu fokus yang dia nak sampaikan. Takut terbantuk. Tengah-tengah dia bercakap, ya, tiba-tiba dipotong, jadi tak sampai maksud. Kan? Contohlah, kalau tuan beri contoh kan, saya bercakap tuan-tuan, ya, daging khinzir tu kita boleh makan. Dia dipotong. Jadi orang dah dengar tadi, kata daging khinzir boleh dimakan ni. Tapi ayat tak habis lagi ni. Dah dipotong nak tanya soalan lain. Jadi kadang kita boleh lupa. Jadi orang yang berpegang pada tadi ustaz kata daging khinzir boleh makan lah. Kan? Sebab ayat tak habis lagi. Kalau dalam keadaan darurat. Nak cakap. Tapi sebab dah dipotong, maka maksud tu tak sampai. Dan orang pun dah salah faham. Jadinya Rasulullah pun tak layan soalan dia. Sebab Rasulullah nak fokus, nak teruskan pada tajuk. Dia takut orang yang datang tu salah faham. Takut maklumat tu dia tak sampai. Jadi Rasulullah tak layan dia lah. Jadi ni sahabat dalam sama mereka dia cakap ni. Rasulullah dengar ni apa soalan dia, tapi Rasulullah tak suka dengan soalan tu. Sementara sahabat yang lain pula bagi tahu, bahkan beliau, yakni baginda Nabi SAW, tidak mendengar pertanyaan tersebut. Ada Rasulullah mungkin tak dengar lah kot, sebab dalam ramai-ramai ni tanya tu mungkin suasana tu, ya, Rasulullah mungkin tak dengar soalan tu lah, sebab terlalu fokus dengan apa yang dia cakap. Jadi sahabat buat spekulasi lah, kan? Spekulasi lah. So, ada yang kata Rasulullah dengar, ada yang kata Rasulullah tak dengar. Jadi nak tahu jawapan Rasulullah dengar tak dengar ni, sehingga apabila Nabi SAW selesai dari percakapannya, baginda Nabi SAW bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Jadi maksudnya Rasulullah dengar lah apa yang dia tanya, cuma Rasulullah tak nak layan sebab Rasulullah tak nak lari tajuk. Jadi itulah tuan-tuan, dalam hadis ni pun dah bagi adab pada kita. Sebenarnya adab yang dia bagi tahu pada kita ialah ketika orang bercakap, jangan menyampuk. Kadang-kadang kita tak tahu tajuk apa ni dia bincang, kita pergi masuk je lah. Tak? Kita pergi masuk je, ni adabnya. Jadi sepatutnya tak boleh macam tu. Kan? Bagi habis tu tajuk tu dah bincang, kalau ada soalan nanti tanyalah. Nak tanya soalan bela burung boleh tak boleh ke, nak tanya hukum ni hukum tu kan, lepas selesai. Supaya apa? Supaya tajuk tu berfokus. Berfokus. Jadi Rasulullah tak nak hilang fokus dan Rasulullah tak nak sahabat-sahabat salah maklumat ataupun salah faham. Jadi sebab tu Rasulullah tak layan. Tapi sebenarnya Rasulullah dengar soalan yang ditanya oleh Arab Badui tadi. Jadi Rasulullah bertanya, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Siapa dia ni? Siapa dia yang tanya tentang hari kiamat tadi ni? Rasulullah tanya tak? Maka lalu Arab Badui itu menyahut, ya saya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya Rasulullah. Saya yang tanya tu. Aku nak tahu tentang hari kiamat ni. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Rasulullah beritahu dia, tanda-tanda kiamat di bila mana amanah ni disia-siakan. Ya, baik di sudut penjawatan, baik di sudut harta, baik di sudut apa sajalah tanggungjawab semua ni, ya, makanya telah dia mensia-siakan amanah tersebut, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya dekatlah hari kiamat tu. Jadi Arab Badui ini pun bertanya pula, apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Nabi SAW menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-59. Rasulullah beritahu bila mana satu urusan tu diserahkan bukan orang dalam bidang dia. Ya, orang yang bukan dalam bidang tersebut, dia pun tak tahu tentang urusan bidang tersebut, diberikan kepada dia. Dia tak tahu pun dalam bab urusan kewangan. Dulu matematik UPSR pun fail, dapat E. Tiba-tiba diberi jawatan jadi bendahari pegang duit banyak-banyak. Bukan 200-300, 1,000 riban, kadang 10,000 dah. Padahal dia tak tahu pun tentang pengurusan kewangan. Akaun pun dia tak tahu, mana debit, mana kredit dia pun tak tahu. Memang tak kerti apa pun. Tapi dia tengok, bagus jawatan ni. Contoh yang tuan nak. Jawatan ni bagus ni.
Simpan duit banyak-banyak, puluh ribu boleh tak? Jadi dia ni. Jadi bila orang macam ni, dia tak ada sifat prihatin, dia tak tahu tanggungjawab. Dia ingat duit yang banyak tu, duit dia kot, boleh bawa balik rumah, boleh apa semua kan. Sebab dia tak tahu pun tentang pengurusan kewangan. Jadinya tunggulah kebinasaannya itu. Ranaplah habis. Itu yang tentang masalah sebut tadi lah. Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Keterangannya, amanah adalah salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Dan juga sebab wajib bagi para nabi. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat wajib bagi nabi. Maksudnya semua nabi ada sifat ni. Sebab apa? Sifat inilah menunjukkan integriti bagi diri nabi, setiap nabi ni. Jadi kalau setiap nabi tak ada sifat amanah, makanya tak layak oleh dia untuk menjadi nabi. Amanah bererti orang yang terpercaya atau mampu menjaga kerahsiaan. Dia ada sumpah simpan rahsia ni. Kalau penjawab awam sama kan, dia ada sumpah simpan rahsia dia ni, aku janji dia ni. Setiap orang harus memiliki sifat amanah. Lebih-lebih lagi jika dia seorang pemimpin. Pemimpin yang baik harus mampu mendapatkan kepercayaan dari setiap rakyatnya. Disebut dalam tafsir Ibn Katsir, Ibn Abbas mengatakan, ketika Nabi Adam AS dipertanggungjawabkan dengan amanah itu, dan selepas baginda Nabi Adam AS sanggup menerimanya, jadi menerima amanah. Allah SWT menjelaskan maksud amanah itu adalah suatu yang jika ditunaikan maka dia akan mendapat ganjaran. Sebaliknya jika diabaikan akan dihukum. Orang yang dapat melaksanakan amanah dengan baik maka kedudukan dia cukup mulia di sisi Allah SWT. Maknanya orang yang dapat menjalankan amanah dengan baik maka kedudukan dia mulia. Tapi sebaliknya orang yang mengabaikan amanah maka dia akan dihukum. Sifat amanah akan diangkat dari hati sehingga seseorang boleh berubah menjadi pengkhianat padahal sebelumnya dia adalah seorang yang dipercayai. Hal ini hanyalah terjadi kepada orang yang telah hilang rasa takutnya kepada Allah SWT, lemah imannya, bergaul dengan orang yang selalu khianat sehingga dia menjadi seorang pengkhianat. Antara sebab orang boleh berlaku khianat, hilang sifat amanah ni sebab pertamanya dia tak takut pada Allah, yang keduanya persekitaran dia, kawan-kawan dia pun sama, satu kepala dengan dia. Memang jadi kawan macam ni. Sebab itulah Rasulullah sebut, nak pilih kawan, cari kawan yang baik. Cari kawan yang baik. Kawan yang baik itu ibarat penjual minyak wangi kan. Dipilih. Sebab persekitaran itu dia mempengaruhi sifat diri seseorang. Dahlah dia ni tak ada sifat takwa, kawan-kawan dia pun memang ini macam dia jugalah. Engkau pegang duit banyak-banyak tu kena buat apa tak? Takat kau ambil tu 3,000 tak ada orang perasan lah. Akaun dalam bank tu yang banyak duit kan. 60-70 ribu. Takat 1,200 hilang tak ada masalah lah kan. Jadi itu kawan-kawan tukang hasut. Dia pun jahil, tak tahu tentang pengurusan kewangan kan. Makanya dia pun fikir duit tu takat hilang 1,200 tu boleh. Padahal dia ada audit apa semua kan. Itulah sebabnya antara orang bila mana orang yang bukan ahli tu memegang jawatan tersebut. Antara bentuk nyata hilangnya amanah adalah dalam memberikan pelbagai tanggungjawab kepada individu, sama ada berupa kepimpinan, khilafah, keadilan, pekerjaan dan apa saja bentuk kepercayaan. Selagi mana kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan sesama manusia, maka ada yang sifat amanah di situ. Walaupun kita ni sebagai pengembala kambing, walaupun pengembala kambing maka tetap ada sifat amanah di situ. Seperti mana Sayyidina Umar, dia test seorang Arab Badui yang menjaga kambing. Kambing kalau Arab ni punya kaumnya beribu-ribuannya. Kita pun tak tahu melaut, punyalah banyak kambing. Kalau kat dalam pasir dia orang bela kan. Jadi Umar nak test tengok.
Engkau jual kat aku seekor boleh tak? Ni banyak ni kambing ni. Kau jual aku seekor aja, aku tak ada banyak, nak seekor aja. Kan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kan? Ini kambing bukan aku punya. Aku tukang jaga je kambing ni. Iyalah, engkau tukang jaga. Tapi kalau hilang seekor, Tuhan kau bukan perasan pun. Punya banyak ni takkan Tuhan engkau tiap-tiap hari dia kira seekor masuk dalam kandang kan? Ha? Kau jual kat aku seekor aja. Kan? Duit ni pun kau dapat. Tuan kau kan tahu pun. Tapi Pak Arab Badui ni lah, jujur lah. Betul. Memang tuan aku tak tahu. Tapi tuan kepada tuan aku tahu. Jadi begitu Allah Ta'ala tahu. Ya. Memang aku punya tuan tak tahu. Tapi tuan aku ni, tuan yang Allah SWT yang tahu. Kan? Bunyi orang kata tu. Ya. Menangis Sayyidina Umar tak? Sebab Alhamdulillah ada orang macam ni, dia punya sifat jujur dan amanah dia. Walaupun dia menggembala seekor kambing. Menggembala kambing pun. Lain kali kita tak takkan, tak salah tak. Tapi sebenarnya dia memberi kesan. Jadinya amanah ni, jika diberi kepada individu yang bukan ahlinya, iaitu bukan kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya juga, menjaganya, maka akan berlakulah kerosakan dan kemusnahan terhadap amanah yang diberi. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Ya, jadi perintah Allah ni pun dah bagi tahu. Nak serahkan amanah bagi orang yang boleh buat, yang mampu buat. Kadang-kadang betul seorang yang kita serahkan amanah tadi tu, dia memang tak mampu. Tapi dia ada sifat amanah lah. Dia nak belajar. Saya ni dalam bab kewangan saya tak apa nak pandai lah. Tapi insyaAllah saya boleh belajar kan. Dia belajar. Jadi dengan dia belajar dalam masa dia memegang amanah, dia belajar untuk menguasai bidang yang dia pegang tadi. Alhamdulillah tu selamat. Tapi bila mana orang yang diberi amanah, pada dia amanah tu satu habuan pada dia. Peluang untuk dia untuk berlaku khianat. Tu yang kata tak boleh. Ya. Walaupun orang tu pada mulanya betul, dia bukan ahli pun. Ya, dia pun tak bukan pandai, tapi dia belajar. Dan dia belajar. Cuba dia belajar. Dan dia boleh benda tu. Okey, selamatlah orang macam ni. Dan tak selamat tadi bila mana diberi amanah, dia khianati dengan dia memandang amanah itu sebagai habuan untuk dia. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ya, disebut sentiasa ni daiman, 24 jam. Kan? Kita ni kadang-kadang mendengar pun kita selektif tak. Kadang-kadang dengar, kadang tak dengar lah. Begitu juga dalam bila mana melihat. Tapi Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa diberi beban, ya, disebut beban kat sini, ya, disebut amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah SWT mengharamkan syurga atasnya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-203. Sebab tu sahabat Abu Zal Al-Ghifari satu ketika dia jumpa dengan Rasulullah. Ya, dia minta Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, bagi aku jawatan ya Rasulullah. Tengok sahabat-sahabat lain ada yang jadi, ya, dihantar macam Muaz bin Jabal jadi duta, dihantar ke Yaman. Abu Hurairah diberi tugas sebagai penjaga zakat, pengurus zakat. Jadi dia pun nak jugalah. Dia kata, ya Rasulullah, bagilah kat aku sikit. Nak Rasulullah kan
Dia jadi presiden Madinah, kan? Ketua pemimpin di Madinah, bagilah aku satu. Maka Rasulullah kata pada Abu Zar, wahai Abu Zar, ya, jawatan ini sesungguhnya jawatan ini satu penyesalan bagi engkau di hari akhirat esok. Engkau akan menyesal, ya, di akhirat. Engkau akan menyesal. Sebab apa? Ya, sebab dengan jawatan ini satu amanah. Satu amanah ni akan diaudit satu-satu, akan diaudit. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika dia nak meninggal dunia, dia dah hampir meninggal dunia sebab dia ditikam ketika solat subuh. Sayyidina Umar telah ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ya, dia telah sebab dia nak bunuh Sayyidina Umar, maka Rasulullah Umar ditikam. Jadi Sayyidina Umar takik selama 3 hari sebelum Sayyidina Umar menemui ajal. Jadinya dalam tempoh 3 hari tersebut, Sayyidina Umar tanya kepada anak dia, berapa banyak lagi harta yang aku ada? Berapa banyak harta yang aku ada? Tak ada dah, semua yang dibagi dah. Semua dah diserahkan, ya, bagi pada keluarga, bagi semua. Berapa yang ada pada aku yang betul-betul aku punya, ada berapa? Ada 3 dirham, 3 ringgit. Nak beli kain kapan pun tak cukup. Tak? Sayyidina Umar tinggal lebih kurang 3 dirham, 3 ringgit. Kalau dinar tu mahal lagi lah. Dinar ni ukuran emas kan. Jadi kita anggap 3 dinar lebih kurang macam tu lah. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi pula, ketika dia meninggal dunia, dia ada lebih kurang 20 dirham. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi ni panglima perang. Panglima yang berjaya, ya, menawan kota Palestin, membuka kota Palestin. Tak? Salahuddin Al-Ayyubi digeruni oleh musuh, kan? Tapi ketika meninggal dunia tinggal 20 ringgit sahaja. Tak tahulah lepas ke tidak beli kain kapan, kan? Itu sebab dia bimbang, dia takut, kan? Sebab benda ni akan diaudit. Rasulullah bagi tahu pada Abu Zar Al-Ghifari, sungguhnya jawatan ni satu penyesalan. Kalau kau berjaya, kalau macam Sayyidina Umar, kita fikir tengok berjaya tak berjaya dia, berjaya kan dalam dia menjadi khalifah, tetapinya dia tetap bimbang, takut. Tadi sebelum apa aku settle dia diam. Kalau siapa ada hutang aku settle dia diam. Kan? Ada. Ya. Dalam taksir pimpinan Ar-Rahman menjelaskan tentang perkara amanah berkenaan bahawa amanah itu ialah sesuatu yang wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada tuannya, yakni orang yang layak menerimanya. Bagi orang yang tidak menjaga amanah dan tidak menyampaikannya, maka jadilah dia orang yang khianat. Sebab tu contoh saya kata tadi, kalau orang tu dia tak tahu dalam bidang tersebut, tapi dia nak belajar dah, dia terima jugalah sebab tapi dia tak pun nak tahu, tapi dia nak belajar, itu selamat. Tapi sekiranya dalam duk kata dia ni ada orang yang lebih layak dalam bidang tu, sekiranya ada dah, bagi tu pada orang tu lah. Dia memang background dia accounting, memang dia tahu dalam bidang tersebut. Yang kita nak belajar nak buat apa lagi dah. Dah ada orang yang betul-betul layak, bagi ke dia. Kan? Kecuali kita pernah dengar rekod-rekod sebelumnya ni, walaupun dia ni accountant, tapi rupanya dia ada background tak baik lah. Kan? Rupanya dia pernah kena buang kerja sebab dia ni telah pecah amanah, tak payah lah. Walaupun dia tu seorang yang memang dalam bidang tu, memang pakar lah. Tapi pakar dalam banyak menyeleweng duit, tak payah lah. Walaupun dia ada sijil, dia ada ijazah dalam accounting, tapi rekod dia tengok juga tak. Baiklah serah pada yang tadi ni. Kan? Itu disebut dalam Quran Al-Qawiyul Amin. Seorang yang gagah, seorang yang kuat dan juga seorang yang amanah. Jadi antara kuat dan amanah ni kita nak serahkan pada siapa? Ya? Sebab tu dalam bab jawatan amanah ni, walaupun dia lemah, tapi dia jujur, makanya bagilah pada dia. Terutama dalam bab kewangan. Mungkin dari segi buat kerja berat dia tak boleh, tapi dalam buat urus kewangan dia boleh. Ada orang ni pula dari segi kekuatan dalam buat bertukang, nak buat kerja, nak buat apa semua, boleh ke dia lah. Tapi dalam buat nak bagi amanah, tak apa nak boleh percaya. Kan? Makanya orang macam ni bagilah jawatan yang sesuai dengan dia lah. Kan? Dalam bidang yang menggunakan tenaga kerja. Yang seorang ni dia buat tenaga kerja dia tak boleh, tapi dalam buat ngurus kewangan dia boleh, bagi ke dia. Itu sebut Al-Qawiyul Amin. Kalau ada dua-dua, Al-Qawi pun dia ada, Al-Amin pun lagi bagus. Dua benda dia ada tak, lagi bagus. Kalau tak ada, salah satu pun tengok pada bidang. Kalau bidang yang memerlukan kepada kekuatan badan, tenaga, bagi kat dia yang tu. Kan?
Kalau seorang ni dalam bab urusan, bab orang dia jujur tapi dia tak kuat, kekuatan tak ada, bagi kat dia. Tengok sesuai dengan bidang dia. Allah SWT dan Rasul yang menunjukkan jalan kehidupan yang sebenar menerusi kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi manusia mengabaikannya tanpa menjadikannya sebagai sumber rujukan dalam menjalani kehidupan. Oleh yang demikian, inilah akibat daripada tidak melaksanakan amanah seperti yang diperintahkan. Apakah kesan-kesannya? Ada lebih kurang 10 kesan. Yang pertamanya, kehilangan iman. Kenapa? Sebab tidak ada sifat takwa dalam diri dia. Bukan maksud kehilangan iman dia jadi murtad. Tidak. Tetapi imannya itu lemah. Imannya itu tidak mampu membimbing dia menjadi seorang hamba yang amanah. Yang keduanya, menjadi orang yang rugi. Rugi celah mana tak? Betul, di dunia dia untung sebab di dunia ni dapat habuan. Dia dapat orang kata apa, dia dapat menyeleweng, dapat apa semua kan, untunglah di dunia ni. Tetapi di akhirat, kan Rasulullah dah sebut, wahai Abu Zar, jawatan ini satu penyesalan di akhirat. Rasulullah tak sebut penyesalan di dunia, sebab di dunia ni seronok, dapat itu, dapat ni semua tak, seronok. Tapi di akhirat esok satu penyesalan. Lepas tu Rasulullah beritahu Abu Zar, di akhirat nanti, di dunia memanglah kau seronok kan, tapi di akhirat nanti kan jadi menyesal, menjadi orang yang rugi nanti di akhirat kalau dia tidak melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Yang ketiganya, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang tidak menjaga amanah ni. Yang keempat, mendapat penderitaan di akhirat. Bukan sekadar penderitaan disebut penyesalan, tapi tetap dihukum dalam api neraka. Yang kelima, dimalukan di hari akhirat. Kenapa? Sebab di akhirat esok kita akan diperlihatkan amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun dia buat amalan yang sedikit, sebesar zarah, Allah Ta'ala akan tunjuk. Semua orang akan tengok. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun dia buat amalan yang jahat, walaupun kecil, sedikit dia buat, tapi tetap akan diperlihatkan. Jadi bagaimana cara kita nak mengelakkan daripada aib kita diperlihatkan? Allah Ta'ala pun sebut, Rasulullah dah sebut, barang siapa yang menjaga aib saudaranya, Allah Ta'ala akan menutup aibnya di akhirat. Iaitu tidak memalukan, tidak menjatuhkan maruah saudara dia, tidak menceritakan aib peribadi. Ini cerita aib peribadi, bukan aib yang melibatkan kemaslahatan umum, kepentingan awam. Aib peribadi. Setiap orang dia ada aib peribadi dia. Yang mana kalau cerita pada orang, pada diri dia, kata diri dia maruah dia jatuh tak? Setiap orang ada kelemahan masing-masing. Kita tidak mengambil kelemahan itu untuk kita heburkan pada orang lain. Kemudiannya, keenam, menjadi pengkhianat Allah dan Rasulnya. Dan yang ketujuhnya, hatinya menjadi keras. Sebab buat dosa. Buat dosa ni memang akan mengeraskan hati. Terutama kalau buat dosa-dosa besar. Dia lagi cepat kerah dia tu. Sebab apa? Sebab dosa besar ini, satu dosa yang mana bila dibuat ini, dia tak rasa malu dah. Hilang rasa malu. Seorang yang mula minum arak, mula-mula dia rasa segan. Tapi bila dah minum tu, sedap pula. Benda ni tak? Jadi ketagih. Hilang dah. Dia tak rasa apa dah. Hati jadi keras dah. Bila jadi hati jadi keras, sukar untuk menerima kebaikan. Sebab tu, sukar. Dia akan disombong. Sebab tu Rasulullah kata, cara untuk kita lembutkan hati dengan banyakkan menangis. Itu cara melembutkan hati. Menangis sebab apa? Menangis kerana takutkan azab Allah. Menangis sebab takutkan keluarga kita ni. Kadang-kadang mungkin kita ni selamat, tapi ahli keluarga kita macam mana? Kita menangis kena balik, ya Allah, di akhirat esok macam mana lah. Aku dengan anak-anak aku dengan isteri aku macam mana. Sebab masing-masing dengan akaun masing-masing di akhirat esok, ya Allah. Dapatkah kami sama-sama dapat untuk syurga-Mu, ya Allah? Kalau layak. Kalau tak layak, ya Allah, semua surga macam mana? Jadi mengenangkan nasib diri di akhirat esok, menangis dia, takutkan azab Allah. Maka ini cara untuk melembutkan hati.
Dan orang yang menangis sebab takutkan neraka Allah, air matanya akan menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke neraka. Orang yang menangis kerana takutkan azab Allah. Maksud takut bukan dia menangis-nangis dia buat balik. Dia tak buat dah lah. Dia buat dosa, dia menangis menyesal dan air matanya itu akan jadi penghalang. Ya, bukan dia menangis-nangis dia buat balik. Nangis-nangis dia buat balik. Tak? Yang ke-8, calon penghuni neraka. Nama dah ada dalam tu dah. Ya? Walaupun dia tak pegang kunci api neraka kan, tapi calon tu nama dah ada dalam dah. Ya? Yang ke-9, tidak mendapat pertolongan di akhirat. Dan yang ke-10, mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 10 ya, akibat daripada tidak melaksanakan sifat amanah. Ingatlah bahawa kepimpinan dan kekuasaan adalah amanah yang berat dan berbahaya. Sesiapa yang diberi amanah dan tanggungjawab, maka hendaklah dia benar-benar melaksanakannya dan jangan bersifat tipu dan khianat. Jika dia tunaikan dengan jujur dan benar-benar bertanggungjawab terhadap rakyatnya, maka dia akan mendapat keutamaan yang besar, iaitu naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak, iaitu al-imamul adil. Imam, pemimpin yang adil akan mendapat duduk di bawah arash Allah. Kita nak tahu rasa macam mana nikmat di bawah arash, ini belum tu syurga lagi tuan-tuan. Belum tu syurga lagi ya. Ini cerita pada hari naungan, hari pembalasan, hari yang nak ditimbang amalan ni. 7 golongan ini akan dapat duduk bawah arash. Di bawah bayangan, di bawah dalam angin yang siu, sepuluh-sepuluh tak. Kita memandang kawan-kawan kita ni semua duduk tengah berdiri tegak di padang mahsyar dengan panas. Yang mana panas itu sejengkal matahari pada atas kepala kita kan. Itu dia punya panas dia macam mana. Orang ni semua tengah panas, kita dapat duduk bawah ni. Tempat teduh ni tak. 7 antaranya pemimpin yang adil. Ya, dapat duduk bawah tu. Siapa lagi yang layak? Orang yang mana hatinya sentiasa terpaut di masjid. Solat fardunya semua di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah kadang-kadang dia buat, bukan selalu pun. Ya, jadinya sentiasa orang yang hatinya terpaut di masjid, dia juga akan dapat duduk di bawah lindungan arash Allah SWT. Kesimpulannya, yang pertama, pada hari ini banyak urusan telah diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang sewajarnya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi. Sebab kadang-kadang orang yang layak ni dia tak suka nak show off. Dia tak suka menunjuk. Padahal dia memang pakar dalam bidang tersebut. Tapi dia tak suka nak menunjuk diri. Kan? Tapi orang yang tak ada apa-apa ni, dia yang suka menunjuk diri ni. Kan? Orang yang tak ada apa-apa, yang sedikit pengetahuan dia tentang bidang tersebut, tapi dia berlagak macam dia tahu semua. Kan? Baik, bukan dalam bidang lain, bidang agama pun sama tuan-tuan. Sama ya. Semua bidang lah. Baik bidang agama khususnya lah. Semua orang pakai jadi acah ustaz-ustaz jadian ni. Bila timbul isu apa je, dia dulu depan. Kan? Sedangkan bila nak cakap isu agama, dia mesti ada berlandaskan dalil daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sumber tu. Dan jangan main petik ya. Jangan main petik je sumber tu pula. Dia petik sumber tu kena, tapi huraiannya macam mana? Kan? Huraiannya pula kena tengok pada para ulama menghuraikan tafsir Al-Quran, menjelaskan tentang konteks hadis. Itu baru betul. Bukan walaupun dia tahu cakap agama sikit dan dia pandai petik ayat Quran, tapi tak kena konteks ayat tersebut. Kan? Nak cerita tentang tuan-tuan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama tuan-tuan. Sedap dah bunyi tu. Kan? Tapi sebab jahil dalam memahami makna konteks ayat, dia ingat orang tak dipaksa kita berpuasa, orang tak dipaksa kita solat. Sebab agama dah cakap la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Hancur. Ni yang kata hancur ni. Dia sebut ayat Quran, tapi makna lari jauh dengan apa yang dimaksudkan. Sebab tu kita memerlukan pada tafsiran para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang muktabar. Ya, ulama yang mana diikuti oleh majoriti orang. Contoh, kalau dalam bidang tafsir, kita ada tafsir Ibn Katsir. Antara tafsir yang popular lah. Ya, dalam hadis, kita ada antara Sunan Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah.
Ini menjadi rujukan dunia dan dihuraikan kalau dalam Sahih Bukhari. Siapa yang menghuraikan kitab Sahih Bukhari ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau dalam syarah Muslim, ya, kitab Sahih Muslim, siapa ulama yang mensyarahkan Sahih Muslim? Imam Nawawi. Jadi kalau kita nak cakap agama, kita berpegang pada ulama-ulama macam ni. Tak selamatlah tuan-tuan. Tak. Tapi cakap agama mempetik ikut nafsu, ikut selera dia. Tak kena lah tu. Itu yang jadi kehancuran tu. Itu yang buat binasa tu. Ni tentang ni lah. Yang keduanya, dalam aspek pengurusan agama, pemerintahan, penghakiman, penfatwaan dan seumpamanya, Islam meletakkan prasyarat yang utama iaitu amanah. Sifat ini mesti dimiliki oleh seseorang sebelum dia dilantik. Tengok dulu background dia. Ya, bagaimana dia punya background dia ni. Ada sebab mana, pernah ada rekod tak pecah mana ada. Rekod-rekod buruk ada tak? Dia tengok dulu. Dan yang ketiga, jika seseorang yang dilantik itu tidak memiliki sifat amanah, maka akan rosaklah semuanya dan tunggulah saat dunia ini akan binasa dan lenyap selamanya. Ya, kalau hilang sifat amanah itu, makanya itulah seperti Rasulullah sebut. Orang Badui tanya tadi, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Rasulullah beritahu bila mana amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahli, tunggulah hari kiamat akan tiba. Ya, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai bahaskan tentang hadis yang ke-28. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-29, iaitu bina masjid satu kemegahan. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, semua kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma wa warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.